Kerajaan diterajui Pakatan Harapan akan tetap melaksanakan reformasi dalam agensi kerajaan secara berterusan namun dengan kaedah lebih efisien. Jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Liew Wee Kiong, langkah itu akan diambil selepas penilaian kepada semua agensi kerajaan dilaksanakan sepenuhnya. Adakah dengan pemindahan jabatan daripada satu kementerian kepada satu kementerian itu merupakan tindakan reformasi institusi juga. Oleh kerana kita lihat apabila APMM diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri, ia berlaku kekeliruan apabila polis marin, pasukan polis marin masih lagi wujud sedangkan APMM mengurus hal ehwal marin. Kerajaan telah pun memutuskan bahawa APMM dapat dijadualkan di dalam PHJPM dan juga dengan agensi yang telah pun disebutkan tadi. Ini untuk pastikan bahawa pelaksanaan dapat jalan dengan lebih rancal. Jadi ini pendekatan telah pun dijalankan selepas penilaian telah pun dibuat kepada semua pihak agensi di mana ini adalah merupakan satu reformasi kepada pentadbiran untuk memastikan kita dapat menjalankan peranan mereka dengan lebih efisien. Katanya kerajaan akan berusaha memastikan usaha reformasi dicapai menerusi dialog walaupun mengambil tempoh lama. Namun bagi mereka yang tidak berpuas hati dengan perubahan berkenaan boleh membuat aduan rasmi. Kerajaan juga jelasnya prihatin dengan semua penjawat awam dan baru-baru ini melalui Kementerian Keuangan satu bayaran bantuan khas sebanyak RM500 diumumkan bagi bayaran bantuan kebajikan. Yang berkenaan dengan peruntukan itu kena minta. Mulai tahun depan, Kementerian Pendidikan akan melaksanakan tender terbuka kepada pembekalan program susu sekolah. Timbalan Menterinya Teo Ni Ching berkata langkah itu bagi mengatasi kelemahan pengurusan program berkenaan selain menitikberatkan aspek accountability dan integriti. Adakah kerajaan akan mengkaji semula peruntukan program ini supaya makanan lebih khasiat dapat disalurkan kepada murid-murid yang golongan dalam kategori B14? Program susu yang dulu dilancarkan adalah melalui rundingan terus yang melibatkan untuk 2 tahun sahaja, melibatkan satu bajet yang sebanyak 126 juta ringgit. Tetapi rancangan KPM sekarang adalah tak ada lagi rundingan terus dan kita rasa ini adalah satu jumlah yang cukup besar walaupun untuk tahun depan hanya 39 juta tetapi kita rasa itu juga merupakan satu jumlah yang cukup besar. Jadi kita akan buat denganlah cara tender terbuka. Ini adalah janji dan komitmen daripada Kerajaan Pakatan Harapan. Menjawab mengenai pemantauan KPM terhadap kantin agar menyediakan makanan lebih sihat, beliau berkata garis panduan akan disediakan oleh Kementerian Kesihatan selain melibatkan pihak PIPG dan sekolah untuk kerjasama melakukan pemantauan bersama. Pihak sekolah juga perlu memainkan peranan penting untuk memastikan makanan disediakan pihak kantin mengikut piawaian. Kementerian Kesihatan tidak bercadang menghapuskan caj bayaran RM1 yang dikenakan ketika ini bagi mendapatkan rawatan di hospital kerajaan. Jelas Timbalan Menterinya Dr. Lee Boon Chye, walaupun caj yang dikenakan tidak pernah dikemaskini sejak tahun 1982, namun ia akan diteruskan bagi membantu golongan miskin dan berpendapatan rendah mendapat perkhidmatan kesihatan dengan bayaran paling minima. Tidak pernah dikemaskini sejak tahun 1982 dan merupakan caj yang sangat rendah. Caj RM1 tersebut merangkumi caj pendaftaran, perundingan, ubat dan siasatan termasuk X-ray dan ujian makmal yang mana kos sebenarnya adalah jauh lebih besar dibandingkan caj yang dikutip sekarang iaitu RM1. Sebagai contoh, pesakit warga asing yang hendak menjalani siasatan X-ray perlu bayar RM80 iaitu caj pendaftaran sebanyak RM40 dan caj siasatan X-ray sebanyak RM40. Jadi, tetapi oleh kerana caj RM1 tersebut amat rendah dan tidak membebankan semua golongan masyarakat, khususnya kumpulan B40, kerajaan tidak bercadang untuk menghapuskan caj ini. Mengulas isu tempat letak kereta, Kementerian jelasnya sedang melakukan kerjasama dengan pihak swasta untuk menyediakan kemudahan yang lebih baik. Namun langkah itu akan menyebabkan pelanggan terpaksa menanggung bayaran.
Kerajaan dalam pada itu katanya menanggung sejumlah 95% subsidi caj perkhidmatan kerajaan dengan nilai RM1 dikenakan kepada pesakit. Sedangkan caj rawatan kesihatan setiap pesakit mencecah lebih RM20,000 untuk setiap kali mendapatkan perkhidmatan.